sangat penting dibaca. Dan The Armies of God secara terperinci mengaitkan pemimpin dan kerajaan Amerika Syarikat, Sektor Korporat Amerika dengan gerakan New Evangelist dan matlamat hegemoni global oleh gereja dan Amerika Syarikat. Sementara The Three Wise Men menumpukan pada kerja The Assemblies of God di Malaysia. Saya baca dia ya, Ustazah Zumahan dulu sudah. Pasal saya tak ada buku yang cetak tu, saya ada kerja yang saya baca, saya tak tahu di situ muka surat yang berapa. Saya cuma nak beritahu kepada tuan-tuan ada dua buah gereja di Malaysia yang disebut secara khusus dalam buku ini kajian, iaitu gereja Metro Tabernacle di Terengganu dan Grace Assembly di Kuala Lumpur, mempunyai kaitan rapat dengan sebuah jaringan evangelical dan Christian Zionist. Kristen bergabung dengan Zionis Yahudi. Dua gereja ini disahkan sebagai pusat gerakan evangelical. Gerakan evangelical ini khusus menyebarkan agama Kristen. Khusus. Kalau kita dengar kata yang dia sebut tidak dekat dengan evangelical movement ni, macam Methodist, Katolik yang biasa-biasa ni, diorang tidak buat kerja itu. Yang buat kerja ni satu grup yang nama evangelical ini, kerana mereka didana oleh Amerika. Gerakan Pentecostalist yang sangat aktif di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sebab itu kami sangat menyeru Majlis Raja-Raja Melayu segera memberi perhatian kepada isu ini dan ambil tindakan di peringkat pusat dan negeri. Kami juga menuntut supaya mereka ini didedahkan, dan saya berkali-kali memberitahu kepada pihak Kristian, kamu mesti isytihat apakah kamu terbabit dengan grup evangelis atau tidak. Kalau kamu tidak terbabit, kamu mesti isytihat dan terangkan bahawa kami tidak terbabit dengan grup kumpulan ini. Kalau di sebelah timur pantai di Malaysia Timur ataupun Sabah yang sangat terkenal itu ialah SIB, Sijil dia panggil Sijil Injil Borneo. Baik tuan-tuan dan puan, dengan hal itu saya ingin memberikan sedikit sebanyak gambaran kepada tuan-tuan dan puan betapa beratnya kedudukan kita ini kalau kita tengok secara khusus yang disebut sebagai gerakan pemurtadan yang membabitkan Kristian. Apakah tidak ada gerakan pemurtadan yang membabitkan Buddha dan Hindu? Ada, walaupun sedikit tapi ada. Cuma saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan, gerakan yang bertemakan gospel glory ini, yang sejak daripada sejarah itu sampai hari ini tak berhenti. Mereka datang mengalir dengan armada tentera laut Portugis. Mereka bawa yang dipanggil gold gospel glory. Gold ialah harta kita, ya, harta bumi kita ini yang mereka nak kuasai. Gospel ialah kitab Injil ataupun kitab Bible yang mereka nak beri kepada kita. Dan glory ialah mereka mengatakan kita dapat menguasai tanah air ini sebagai satu kemenangan. Jadi gold, gospel, glory. Agenda itu sampai hari ini berterusan, walaupun mereka tahu bahawa negara ini, kalau tuan-tuan dan puan melihat dalam kes yang kita yang bermazhab Syafi'i ini, dalam kes yang sangat terkenal Syekh Abdullah Latif lawan Syekh Ilyas Baks yang hakimnya nama Bradel CDC, dalam penghakimannya, dengar saya, sebelum treaty pertama atau perjanjian pertama, penduduk negeri ini hampir semuanya terdiri daripada orang lain Islam bersama pelombong dan pengusaha Cina. Satu-satunya undang-undang yang terpakai kepada orang lain ialah undang-undang Islam yang diubah suai oleh adat-adat tempatan. Bila kedatangan British, diadakan kanun
keseksaan yang mengikut undang-undang di India dan England, maka undang-undang Islam tidak lagi diikuti dan diamalkan di tanah Melayu. Inilah yang dikata oleh R.J. Wilkinson, berkata, tidak boleh diragukan lagi bahawa undang-undang Islam akan menjadi undang-undang tanah Melayu sekiranya undang-undang British tidak masuk dan menahannya. Maknanya kalau tidak penjajah datang, memang patutnya kita semua ini ditakbir oleh Islam sepenuhnya. Tetapi datang British, mereka merompak ini. Dan rombakan yang paling berkesan yang mereka lakukan untuk menyebabkan kristianisasi ini mudah ialah tidak lain dan tidak bukan menubuhkan sekolah-sekolah misioneri. Sekolah misioneri di Malaysia lebih daripada 80 yang ada. Tapi yang terkenal awal-awal itu namanya Anglo-Chinese School di Setiawan. Di Selangor seperti Wesley Methodist School, Catholic High School di Petaling Jaya, St. Anne Convent, Assunta Secondary School di Petaling Jaya, Bukit Bintang Boys School di Petaling Jaya, dan di Kuala Lumpur seperti Victoria Institution dan St. John's Institution. Saya tidak tahulah kalaulah apalah payah sangat kita ni, kerana apa kali mungkin tak mau jadi isu, mungkin kerana kita pun rasa nanti ada implikasi besar. Bila sudah 54 tahun merdeka, patutnya nama-nama sekolah ini patut kita tukar. Kita ambil alih jadikan sekolah ini jadi sekolah kebangsaan, masuk dalam sistem kebangsaan pada tahun 1971. Semua dijadikan sekolah kebangsaan. Tapi ternyata yang kita hanya kebangsaan kan ialah peperiksaannya. Kurikulumnya tidak sepenuhnya jadi kebangsaan, kerana mereka ada kurikulum tambahan. Dan kerana itu setting fisikalnya sama ada bangunannya masih ada salib dan namanya tetap nama-nama yang ada kaitan dengan Kristen itu terus dikekalkan. Dan kita tidak berani nak menyentuh satu sekolah untuk mengatakan ini tanah air kita, ini kedaulatan kita, kamu melaksanakan sistem pendidikan kita, nama sekolah harus ditukar dengan nama yang sesuai dengan negara. Tapi tidak ada pula siapa yang berani menyentuhnya. Maka dengan itu saya nak berkongsi bahawa di Malaysia mula satu gerakan yang semakin mencabar dan berterusan akan mencabar. Sekejap timbul, sekejap tenggelam, tetapi arus di bawahnya terus bergerak, iaitu namanya NECF atau The National Evangelical Christian Fellowship. NECF ini adalah anggota kepada the World Evangelical Alliance, the Evangelical Fellowship of Asia. Ini adalah salah satu daripada badan yang bergabung dalam apa yang dipanggil the Christian Federation of Malaysia, CFM. Yang ternyata saya melihat bahawa mereka sangat memberi perhatian pasal macam mana nak memungkinkan pemurtadan itu jadi lebih lancar. Ialah saya perhatikan isu-isu yang mereka mulai bangkitkan. Apa dia yang NECF bangkitkan? Mereka sudah mulai mempersoalkan kebebasan orang Islam untuk bertukar agama. Mereka sudah mulai mencabar pasal apa yang orang Islam tidak bebas memilih agama lain. Apalagi isu yang mereka ketengahkan. Mereka lihat kes SIB ataupun Institut Injil Borneo kerana nak bawa Bible dalam bahasa Indonesia Melayu. Kes masuk mana mahkamah dan challenge custom dan juga challenge kerajaan Malaysia. Ini diangkat oleh NECF. Apa lagi isunya yang mereka berikan pandangan yang serius, iaitu isu mengenai penggubalan undang-undang tukar agama. Dia sangat beri perhatian. Apa dia clause di situ?
yang harus ada, yang tidak ada, harus diganti, harus dikuatkan, harus dilemahkan. Mereka berikan perhatian tentang undang-undang penukaran agama. Kemudian kedudukan agama dan sistem persekutuan. Sebab sekarang ini kita kata agama dalam pegangan negeri, kecuali sultan yang negeri yang tidak ada sultan, itu agung yang pegang. Tapi dia nak bertanya, pasal apa kita ada sistem itu? Patut agama mesti di bawah persekutuan semua. Kenapa harus ada otonomi sultan di negeri terhadap agama? Mereka mulai mengangkat persoalan itu. Mereka juga mengangkat kes Subashini, kes pengkebumian Mufti, kes Lina Joy. Bila saya perhatikan ini yang mereka angkat, bermakna mereka betul-betul memberi perhatian terhadap kedudukan bagaimana nak membuka pintu memudahkan orang Islam dimurtadkan. Bermakna kumpulan misioneri Kristian sangat memantau perkembangan kes-kes yang melibatkan pertukaran agama. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, mari saya cuma berkongsi macam mana kita nak tahu perkembangan ataupun yang dipanggil keadaan terkini tentang murtad. Sebenarnya kalau tuan-tuan sebagai guru agama bertauliah, patutnya buat kerja ini juga, iaitu memantau berita-berita. Antara yang tuan-tuan dan puan-puan pasti tidak akan lazim membacanya, barangkali Ustaz Zahri pun Khalid pun jawab, iaitu milenial. Milenial ini pada satu ketika itu ada iklan tentang permohonan tukar nama. Pasal tidak akan keluar dalam putusan Malaysia, tidak akan keluar dalam berita harian, tidak akan keluar dalam Cosmo, dalam Metro, tapi dalam yang dipanggil sahabat-sahabat yang dia pasti ustaz dan ustazah tak akan baca. Ya. Jadi kita sebenarnya boleh melihat statistik dan juga kes-kes itu dalam rencana dan buku, dalam lakonan akhbar, dalam kes mahkamah, dalam kenyataan-kenyataan media, dalam dokumen jabatan, dalam kenyataan dalam siri ceramah, pengakuan oleh bekas padri. Gejala murtad di negara ini memang mempunyai angka yang kadang-kadang berbeza-beza. Bekas padri yang kita tahu terkenal, Ustaz Haji Muhammad Farhan Abdullah, yang bekas pastor, hanya menulis satu buku yang berjudul Kristianisasi dan Gejala Murtad di Malaysia. Dia beri angka pengakuan bekas padri Melayu Joseph Saleh Omar, berasal dari Kulim, Kedah, telah mendedahkan dia sendiri telah memurtadkan 3,000 orang lain. Kemudian dia kata kawan-kawannya yang lain, kawan-kawan pastor yang lain telah melapor kepada dia 15,000 lagi yang telah dimurtad oleh kawan-kawan dia. Dan Ustaz Farhan telah mencatat semua fakta ini disahkan oleh Padri Besar Father John Jamaluddin Osman dalam perkebunan UMNO. Kalau tuan-tuan tak kenal UMNO, berkembar. Sebenarnya orang berkembar yang tak kenal UMNO yang berkenal. Perhimpunan 1998 ada seorang perwakilan menyatakan 541 orang Melayu murtad pada tahun itu. Kemudian kes murtad yang pernah disampaikan oleh Jabatan Peguam Negara daripada 30 April 1997 sampai 30 April 1998, maknanya 1 tahun. Jabatan Peguam Negara AG masa itu bukan sudah ganti Pertarian ataupun dan Sri Mukhtar. Masa itu dilakukan oleh AG, Jabatan Peguam Negara, 689 yang murtad, iaitu 340 orang berumur antara 21 sampai 30 tahun. Artinya muda. Dan 154 orang berumur 31 sampai 41 orang. Di muka surat 209 dalam buku Farhan mengutip pecahan kes murtad sampai berikut: Selangor 191 orang, KL 175 orang, Pulau Pinang 96 orang, Perak
51 orang, Kedah 40 orang, Negeri Sembilan 34 orang, Sarawak 34 orang, Johor 30, Melaka 14, Pahang 13, Sabah 8, serta Perlis, Terengganu, Kelantan masing-masing 1 orang pada tahun ini. Sejauh mana lagi perkembangan murtad di negara ini, maka kita boleh melihat pelbagai kes-kes murtad yang saya sebut dibicara dalam mahkamah. Kita ambil yang pertama yang kita terkenal dan baru kita gembar-gemburkan balik, iaitu kes Natrah tahun 1950. Kemudian kes Suzy Teo yang nama Nur Aini yang murtad. Kes Nur Aisyah Bukhari, anak Tuan Haji Bukhari, imam, anak imam. Kes Hartina Kamaluddin, kes Jamaluddin Joshua Osman. Ini satu keluarga murtad, bini dengan anak-anak sekali. Lepas tu ada adik dia 2. Kes Yusuf Abdullah, ini seorang orang Hindu yang masuk Islam, kemudian dia berlasah anak beranak mereka dan mereka terpaksa mengisytiharkan murtad. Kes Muhammadiyah dan isteri, kes Azrina Jailani, dan kes yang tuan-tuan dan puan menjadi peminatnya, iaitu kes Ayat Bin. Murtad tidak dapat dinafikan juga berlaku pada kes bertukar agama daripada Islam kepada agama Hindu dan Buddha. Ada, walaupun kecil, tetapi tahun 1991 sebenarnya ada 50 orang Melayu yang masuk Hindu, yang jadi Hindu. Kepada Buddha dalam tempoh yang sama ada 25 orang yang jadi Buddha, yang masuk Buddha. Dalam satu kajian lain dilakukan tahun 1999 sampai 2003, terdapat 750 permohonan pertukaran nama bukan Islam di Jabatan Pendaftaran Negara. 750 orang minta tukar nama keluar daripada nama Islam. Hanya 220 permohonan diluluskan setelah permohonan menunjukkan dokumen resmi, sama ada dari Jabatan Agama Islam Negeri atau Mahkamah Syariah Negeri, bahawa mereka bukan lagi beragama Islam. Mari saya bacakan apa dia alasan murtad mereka ini. 1. Tidak mengamalkan agama Islam, tetapi mengamalkan agama lain. Dia kata, saya selama hari ini register dengan nama Islam, tetapi sebenarnya saya mengamalkan agama Hindu. Kemudian sebab kurang dididikan agama. Ketiga, kecewa kerana tidak mendapat layanan dari pihak berkuasa agama dan masyarakat Islam sendiri yang membiarkan mereka. Dan akhirnya dia keluar dari Islam. Keempat, dia aniaya oleh suami atau isteri yang Islam. Orang Islam dikahwin dengan dia, lepas tu penaya dia, akhirnya dia minta keluar dari Islam. Kemudian mahu berkahwin dengan bukan Islam, juga alasan murtad. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan agama Islam, ada juga yang keluar. Kerana kemiskinan, banyak. Kerana tinggal dengan keluarga asal, dia tak dapat keluar dari rumah itu, jadi terus akhirnya dia terpaksa kembali balik kepada agama asalnya. Tekanan dari keluarga asal, masuk Islam secara paksa. Ini pada zaman Jepun pernah berlaku, dan kemudian dia mengatakan, saya dipaksa, oleh kerana itu saya bukan Islam. Bersekedudukan dengan bukan Islam dan mau murtad sekeluarga. Pengaruh dengan rakan sebaya. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, kes seorang budak hanya isytihar dirinya murtad kerana habuan handphone Nokia. Bila saya tengok model Nokia itu pun jenis harga RM29.94. Ini main dia itu banyak. Hanya kerana dapat habuan handphone sudah mahu misalkan murtad. Bantuan dan perkhidmatan sosial dari kumpulan agama lain yang datang, dia ada masalah, dia di hospital, dia di rumah, dia lari dari rumah, jadi bantuan agama lain datang, akhirnya dia kepedaya dan murtad. Berkenalan melalui FB, Facebook, email dan blog, juga ada yang murtad. Kemudian yang terakhir kerana gugutan. Tuan-tuan dan puan, saya kira kes murtad ini
semua tuan-tuan dan puan sudah faham bahawa kita ada masalah bukan saja alasan-alasan ini, tetapi saya juga tidak nafikan bahawa kita ada kes-kes murtad kerana kelemahan penguatkuasaan dan undang-undang yang ada pada kita. Kita ambil bahawa murtad di negara ini masih longgar lagi dianggap jenayah. Kalau tuan-tuan melihat dan mengkaji enactment yang ada dalam undang-undang Haiwal Islam, Tadbiran Islam di negeri, masih lagi banyak yang tidak menggunakan istilah murtad. Mereka menggunakan istilah apa? Pengisytiharan keluar agama. Pasal apa enactment tidak mengeluarkan istilah murtad? Kerana kalau guna istilah murtad, dia mesti bersikap benar, kerana dalam Islam murtad itu hukumannya bunuh setelah tidak mau bertaubat. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat percubaan untuk menguatkuasakan undang-undang murtad hanya berlaku pada tahun 1993 dan 2002. Iaitu apa dah? Enactment Undang-Undang Qanun Jenayah Syariah 2 di Kelantan 1993 dan enactment Kesalahan Jenayah Syariah Hudud dan Qisas Terengganu 2002. Tapi kedua-dua ini tidak dibenarkan dikuatkuasakan oleh kerajaan persekutuan kerana dia melanggar perlembagaan persekutuan. Walaupun ada pihak mengatakan pasal apa ni dah memerintah tapi tak laksana, maknanya ini mereka ni hanya menjadikan ini modal politik. Persoalannya ketika nak dilaksanakan itu membabitkan polis federal, membabitkan penjara federal. Kalau mereka tidak mahu menguatkuasakan ini, apa boleh buat? Negeri tidak akan mampu buat apa-apa. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, bahawa kita dapati dalam isu undang-undang tentang murtad ini, kita ada sedikit kejanggalan tetapi dipertahankan, iaitu enactment yang terkenal itu enactment 119 Pentadbiran Agama Islam Negeri 9 2003. Inilah satu-satunya enactment yang ada di tanah Melayu ini yang ada clause permohonan untuk murtad. Nah, Syekh Murtada Kaf Mufti Negeri 9 mempertahankan bahawa kami melakukan ini dengan ilmu dan kefahaman. Tetapi bila saya baca ni, bukanlah terlalu sukar dari segi ilmu dan kefahaman ini. Dia kata begini je, kami wujudkan clause ni 119, ada clause membenarkan kalau sudah tidak mahu bertaubat dan sudah cuba diberikan peluang dan dia nak murtad juga, maka kita mempunyai peraturan untuk dia murtad. Tujuannya dia kata supaya kita buang orang-orang murtad daripada masyarakat, kerana mereka itulah duri dalam daging. Nah, itu alasannya. Quote, saya mengatakan bahawa mengikut kertas kerja beliau, atas asas ini Negeri Sembilan mengambil pendekatan menghadapi masalah murtad dengan ilmu dan kefahaman. Kewujudan Seksyen 119 membuka ruang untuk kita mencungkil keluar mereka yang murtad. Jadi dia tak duduk senang untuk kita isytiharkan. Kalau kamu masih lagi nak berlaku Islam tapi sebenarnya kamu sudah murtad, itu lebih bahaya kepada masyarakat Islam. Oleh kerana itu, ini dia peraturan. Apakah kita boleh bersetuju atau tidak, itu adalah Majlis Fatwa dan juga bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Tetapi ternyata clause inilah menyebabkan ramai orang sekarang memohon murtad di Negeri Sembilan, kerana Negeri Sembilan punya clause. Jadi saya tidak tahu bagaimana nak mempertahankan enactment 119 ini, kerana
Sudah kita dengar orang-orang di Selangor, orang-orang di Kuala Lumpur, orang di Johor, grup-grup mengatakan kamu jangan masalah. Kalau kamu nak murtad, jangan istirahat di Johor, jangan istirahat di Selangor, jangan pergi ke Kedah, jangan istirahat di Terengganu, jangan istirahat di Pahang. Kamu mohon istirahat di Negeri Sembilan, karena di Negeri Sembilan ada peruntukan. Baik, tuan-tuan dan puan, saya ingin akhiri. Apa dia tahap kesedaran kita tentang murtad? Saya simpulkan rendah, masih rendah. Sebabnya kalau tinggi tak akan berlaku setinggi ini. Bila Datuk Sri Dr. Harusani Zakaria mengisytiharkan 200,000 lebih murtad, saya kira setelah dia mendapat dokumen daripada The Window 104 atau dokumen yang selalu disebut dokumen Kristian itu, bagi saya ialah faham murtad bukan saja tukar agama. Faham murtad juga bermaksud engkar agama. Jadi engkar agama inilah yang nampaknya tidak dapat dinafikan, bahawa kalau demikianlah tuan-tuan dan puan, maka murtad kita memang ratusan ribu. Saya menyenaraikan dalam kertas kerja Syekh Murtada Mufti Negeri Sembilan 7 yang disebut, yang ini diambil juga daripada kitab Al-Fiqh Al-Islami wal Adillatuh oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau salah satu ini dilakukan, murtadlah dia. Apa dia? Menafikan wujudan Allah, mensyirikkan Allah, menafi dan mendustakan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalal perkara yang haram yang secara ijma' ianya telah disepakati haram tapi kita menghalalkannya, itu juga murtad. Atau sebaliknya, menghalalkan perkara yang dihalalkan yang secara ijma' telah dihalalkan, menafikan perkara yang telah diijma'kan kewajibannya, termasuk kewajiban hudud. Jadi contoh yang diberi umpamanya menafikan bahawa sembahyang itu 5 waktu, tapi sebalas itu juga ialah menafikan hukum hudud itu wajib dilaksanakan. Itu kan jatuh murtad. Menghina apa yang dimaklumi dalam Islam secara darurat. Artinya benda-benda yang sudah mafhum dan maklum bahawa ia adalah dimuliakan oleh Islam, tapi kita menghinanya, maka boleh jatuh murtad. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, kesedaran masyarakat kita tentang faham murtad itu juga adalah satu isu yang perlu diambil kira. Khatimah, apa yang kita nak buat? Saya menyenaraikan 10 perkara yang tuan-tuan sebagai guru agama yang bertanggungjawab harus lakukan. Pertama, mengguna saluran pendidikan dan dakwah semaksimalnya untuk mendekati golongan yang paling mudah terdedah dengan murtad, iaitu di sekolah IPT, surau dan masjid. Guna habis-habisannya. Saya tahu tuan-tuan dan puan, tuan-tuan guru dan sebagainya mengajar di surau, ada mengajar di pejabat, surau-surau pejabat, mengajar di masjid-masjid. Gunakan dengan sebaiknya supaya disalurkan masalah ini. Jangan disebut CP-CP, dijadikan maudhu. Kalau tak selesai minggu ini, sambung lagi selesai minggu depan. Tak selesai, tak faham lagi, sambung lagi. Janganlah sebenarnya macam sekarang kita dah mencari murtad dan lain-lain. Dia bubur sebagai itu ya, lepas itu tidak. Jadi orang tidak dapat menghargai isu ini. Yang kedua, mendekati semua golongan berisiko tinggi dengan melaksanakan pelayanan sosial yang berkesan. Mereka termasuk golongan anak muda yang terlibat dengan gejala sosial, kelompok miskin tegar, anak yatim yang terbiar, ibu tunggal dan warga yang terlantar, anak muda yang berhadapan dengan krisis
keluarga dan bantuan yang sedang dipulihkan. Setahu saya, bila saya sudah tidak mampu lagi pergi ke penjara di Sungai Petani, kalau tidak setiap bulan, tapi oleh kerana terlalu sangat padat program dan saya rasa saya bersalah, orang Kristian sejak dari 20 tahun sampai hari ini tidak pernah tinggal barang satu jadual pun untuk mereka menziarahi Banduan. Dan Banduan di Sungai Petani tempat saya tinggal itu 99%-nya Muslim. Itu yang Banduan tu kalau boleh lari gimana? Nak lari di mana Banduan? Dia orang tu mengantuk